أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, ibu-bapa muslimin muslimah dirahmati Allah, bertemu lagi kita di kali kedua lah. Sebelum ni 2 hari lepas, 3 hari lepas. Cepat 3 hari. Cepat rasa macam semalam, 3 hari je. Jadi Alhamdulillah, malam ini Allah masih memanjangkan umur kita. Jadi bagi lagi peluang kepada kita untuk kita taat pada perintah Allah, sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana-mana perkara yang berkait dengan agama, maka Allah akan muliakan perkara itu. Contoh dia senang saja. Kalau kapek ni duduk di istana, walaupun nama dia istana, orang pijaklah kasut. Apabila kapek duduk di masjid, orang letak dahi atas kapek. Bila berkait dengan agama, maka Allah muliakan. Siapa membela agama Allah, Allah akan muliakan. Kata satu orang syekh di India, dia kata Islam ini dengan ada kita ataupun tak ada kita, Allah tetap akan memenangkan agama. Jadi kita tanpa Islam akan dihina oleh Allah Ta'ala. Sayyidina Umar kata, cukuplah Islam jadi mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gitu boleh. Jadi yang lepas kita cerita mengenai Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu, Al-Quran kalamullah. Nabilah definisi turun pada Nabi, penuntut sekalian Nabi. Dalam Al-Quran ada 114 surah, ada 30 juzuk, ada sebanyak 6,236 ayat. Ingatlah, ada berapa kalimah? 77,439 kalimah. Titik ada berapa? 1,025,030 titik. Oh, maha apa? Jadi itu. Dan kita masuk juga mengenai qiraat. Sikit lah kenalan kita kait. Qiraat itu yang mutawatir, boleh baca dan sembahyang, menjadi ibadah membacanya. Ada 10 imam. Yang kita punya dipanggil riwayat Hafs an Asim. Jadi sedikit ulasan mengenai perbezaan di dalam Islam ini. Kita ada beza, qiraat beza, mazhab beza, mazhab 4 mazhab. Banyak cabang. Jadi ada orang kata, kenapa Islam ni bercanggah sebab begini? Banyak orang lah. Jadi kita tak faham pada khilaf itu. Sebenarnya tidak bercanggah. Bercanggah lain dia melawan. Tidak. Dia perbezaan mazhab, perbezaan pada qiraat. Mana-mana dalam Islam tidak pernah berbalah umat Islam. Jadi yang balah ni tak betul. Diumpama dia kata ulama semacam sepohon pokok, yang mana pokok ni ada ranting dia banyak. Jadi ranting tu perbezaan tu. Umpama dalam mazhab kita beza pada ambil wudu. Mazhab lain yang masuk semua pada mazhab Syafi'i paling kurang 3 larang, contohnya begitu. Sembahyang tetap zuhur 4 rakaat. Dia tak beza pada pokok itu, tapi beza pada benda kecil-kecil. Dia letak tangan di mana tu je. Jadi perbezaan-perbezaan ini, umpama dalam qiraat itu ada yang orang baca lain-lain punya bacaan. Jadi pada perbezaan ini semuanya terdapat kebesaran Allah Ta'ala. Jadi bukan saja pada benda ni berbeza. Manusia ini tak boleh satu kepala, tak boleh sama lah tu. Semua suka makan nasi lemak. Pagi-pagi nasi lemak yang kedai, tak ada nasi lain, tak boleh. Maka dengan nasi belauk ada kuih donat.
Berbeza. Ada orang suka pakai kereta wajah, ada orang pakai mesti, sebab dia ada duit lebih. Kita nak pakai mesti tapi tak ada duit. Ada beli pakai motosikal. Gitu. Jadi perbezaan ini itulah kebesaran Allah SWT. Jadi khilaf ummati rahmah. Khilaf umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini rahmah. Umpama di dalam mazhab Syafi'i bab zakat. Zakat kita kena bagi apa ni? Zakat fitrah tu kena bagi berah kata dulu lah. Bagi berah. Jadi dalam mazhab lain ada pandangan boleh kita bagi harta macam duit. Sekarang dipegang benda tu. Sebab bila berah bulan gedung habis jiku makan. Jadi khilaf-khilaf ini boleh dibunuh. Jadi menjadi rahmat pada umat. Habis itu. Jadi kalau orang tanya orang ucap tak canggah. Cuma khilaf ini dia khilaf, dia pecah macam ranting tu. Kalau pokok dia ranting banyak, dia setiap ranting dia keluar buah belaka. Boleh makan ke? Tak. Bukan kata canggah sama kalau tumbuh ada kiblat sama semua satu kiblat. Habis itu. Jadi mengenai Al-Quran Karim ini kita nak cerita mukjizat. Mukjizat Al-Quran itu sambung. Jadi mukjizat Al-Quran pertama sekali kita baca. Dulu kita masa kecil kita belajar Fatihah. Masa kita kecil kita umur 5 tahun, ayah kita ni dia naik van di pasar Quran. Masa tu di pasar Quran Syekh Sayyid Mutawalli masih ada lagi di Mesir. Syekh tu. Dan masa kecil kita hafal dah. Pasal tiap kali naik van pasang Quran, bawa kaset ke Quran. Quran tu lagu lah. Syekh Sayyid Mutawalli baca surah Yusuf. Antara dia dibaca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam masa kita kecil kita hafal kan pasal dengar maknanya manusia ini apabila dia acak kali dengar dia ingat. Kita belajar di Mesir dari sudut bahasa lughah, bukan lughah apa dia panggil apa tajuk dia. Dia kata bahasa ini bukan warisan. Bahasa kita, bahasa Melayu ni dia tidak waris. Bukti dia kita ambil anak kita bagi ke Arab. Dia duduk dengan orang Arab 20 tahun. Habis dia orang Melayu tapi duduk dengan orang Arab 20 tahun. Apabila dia balik dia boleh cakap Melayu. Itu bukan warisan. Jadi benda bahasa ni kita belajar, kita dengar masa kita kecil. Apabila besar dia boleh sendiri. Jadi begini juga dengan Quran ini, maka kalau kita pasal lah ke anak kita dia dengar, dia lekat sendiri. Bukti berlaku di Iran, satu orang ayah dia ni dia hafal Quran dan dia suka mengulang Quran tiap-tiap hari. Benda ni ada dalam akhbar kita baca. Jadi anak dia umur dia 5 tahun, 6 tahun dia dah hafal Quran anak dia. 6 tahun hafal Quran. Dan masa tu kerajaan Saudi panggil anak dia pergi ke Saudi. Dia ingat habis ayat surah ni surah Makki ke Madani. Makki, surah Makki Madani ni kalau surah tu turun di Mekah, surah Makki lah. Turun di Madinah, surah Madani. Atau surah Makki ni, surah pendek-pendek yang belakang tu turun di Madinah, turun di Mekah. Bincangkan hukum-hukum turun di Madinah. Gitu. Jadi budak tadi dia ingat. Dia kata macam mana boleh ingat? Ayah dia ni sejarah dia kata anak aku ni apabila aku baca atau mengulang Quran, dia dengar masa dia kecil. Maksudnya dia lahir-lahir tu ayah dia mengulang tu. Dan apabila dia setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 4 tahun dia boleh baca. Bukti dia 5 tahun, apabila ayah dia baca sama dia tegur. Ayah dia terkejut. Ni ayah dia cerita, dia tulis dalam akhbar. Dia kata ayah dia terkejut, dia kata anak aku bila aku ajar dia Quran, dia boleh ingat. Tu. Jadi benda ni benar dengar. Jadi kita masa kecil kita dengar 7 tahun tu boleh berlaku. Tapi mengarut kita budak. Maruk kali baca ikut dan itu. Tapi boleh berlaku. Jadi bila baca Quran ini, dalam cerita ini ada sentuh pasal tarannum. Dalam baca Al-Quran dia ada hari ini diperkenalkan lagu-lagu tarannum ini. Dan lagu-lagu tarannum ini
dia datang daripada Hijaz. Hari ni apa beza? Tanya apa beza tarannum di tilawah Al-Quran antara bangsa dengan kita baca dan semayang. Jadi perbezaan dia dalam bacaan ini dia ada tahqiq dan dia ada tartil, ada tadwin. Tahqiq ini kita baca kita nak belajar. Kita belajar syekh kita di satu-satu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Apabila huruf B agak ke bawah sikit, B. Gitu. Kalau B dibunyi tak cantik. Bismillah malah agak. Bismillah jauh pula. Jadi B itu di bawah sikit. Bismillah dia adalah bunyi. Dia ajar. Jadi mulut tak banyak, cuma tempat dia letak dia kena. Kita sebut sin tak boleh, kita minta maaf. Sebab gigi kita gigi palsu. Muda ni tapi palsu dah. Tak boleh gigi mahal. Gigi biasa, tanam. Kalau mati sana dengan gigi. Tak pasal tanam, lekat sini. Jadi dia tak ada lubang sini. Sin dia tak keluar ni. Jadi orang ada gigi asli utuh lah. Kita campur gigi dia. Mata cerah lagi lah. Jadi apabila baca kita syekh kita kelas dia kata okey, ayat berapa hari ni? Wa in qala Ibrahim. Okey, baca. Kita baca wa in qala Ibrahim li abihi adara atattakhidhu asnaman aliha. Bunyi Arab sikit. Biar orang Melayu. Kalau orang Arab dengar bunyi Melayu ni, biar orang Melayu ni macam Arab aja dah. Ikut dia. Jadi apabila kita sebut huruf, contohnya macam huruf yang tidak tebal, macam huruf alif kita sebut jangan sebut o. Kalau sebut o kita buka gitu, dia bukan orang nak sebut gitu. Biluhunil Arab, baca Quran ni kena dengan luhul Arab. Jadi dengan orang Arab punya baca, apabila kita sebut huruf ba macam nipis itu, bibir kita tepi sikit. Kalau nak ikut pada bibir, ba, cuba sebut orang ba. Dengan ba. Ba tayar kereta. Dia ba. Saya jumpa satu orang dia kata dulu saya belajar alif boto. Apabila saya belajar alif boto, maka saya tak pandai baca Quran. Lagi saya belajar alif bada baru pandai. Masa alif boto tu tak pandai. Jadi huruf-huruf macam ni macam disebut ba, ta, bu gitu. Dia bunyi cantik. Dulu kita apabila kita belajar maka Allah akan ajar kita nak. Dulu kita baca dulu. Baca Allah rasa berat semua baca. Bismillahirrahmanirrahim. Berat semua baca. Duk main gitu ingat lagi. Kata orang baca ringan macam mana? Jumpa dengan syarat dia ajar kita kata orang ringan. Dia sebut wal ard. Bibir kita tak perlu bibir macam tu. Wah gitu. Cuma letak biar kena kata wal ard. Letak kita antara ni tepi lidah kita ni letak mana-mana belah gigi. Kalau letak belah ni kan ada belah ni. Benda tu kita belajar. Makanya apabila sebut huruf yang yang tebal, umpamanya to, maka dia mulut tu dia agak bulat, bukan muncul. Kalau kita muncul to dia lebih kan. Maka kita agak bulat dia to di dalam ni ataupun ra. Gitu. Ni huruf Al-Quran. Tapi yang kita sebut kita baca dia agak bunyi sedap sikit lah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nampak? Apabila huruf qadir belakang tadi, maka kita jangan qadir. Pulai itu bunyi macam marwah. Ini bunyi senyum. Macam kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu sikit. Apabila kalau kita tak buat bibir kita gitu, Bismillahirrahmanirrahim. Dia beza sikit. Rahim ni tak lagi. Him. Dia senyum sikit. Itu kena manis lah.
Jadi kata Imam Ibnul Jazari, dia kata baca Al-Quran ni riyadhah. Satu riyadhah. Dan nak boleh tu berlatih jenuh juga. Kita sebelum baca, dia penting kepada kita sebut syekh kita lah. Dia nama dia Ahmad Najdi, umur 30-an. Jadi dia penting, dia tengok ke mulut, dia tengok ke Quran, dia tengok ke mulut. Betul ke tak betul? Macam Dr. Aiman Suhaib, satu orang doktor, dia buat PhD dalam bidang Quran, dia pun suruh tengok cermin masa baca. Kena tak kena kat mulut. Jadi dalam lagu Al-Quran ini, kalau ditilawah antarabangsa, dia ada sukatan dia. Kalau bak lagu, dia kena ada suara qara. Suara tu ada kata pula qara, kita bawa bongo bawah. Bawah tu kena ada. Ada orang tak ada qara, suara dia tak ada. Habis. Saya qara saya seperti itu. Qara ni suara paling bawah kan. Dia kalau bawah lagi dia panggil suara apa lupa. Dia ada istilah ni saya lupa. Suara ni ada pada Tan Sri P. Ramlee. Apabila dia makin bawah dan di bawah sangat dia bunyi makin kuat. Itu dipanggil suara tu suara apa lah, kita lupa dah. Kita belajar taran ni. Dan suara tu ustaz kita boleh buat. Apabila dia menyanyi lagu P. Ramlee sebiji bunyi. Jadi kita tiru itu. Suara bawah tu dia macam ni. Maka dia suara dia gitu. Itu sebab antara suara unik, suara P. Ramlee ni unik suara dia. Jadi suara tu kan jarang orang ada. Apabila dia naik sikit dipanggil suara qara. Dia naik lagi dipanggil suara nawa. Suara nawa ni suara kita bercakap. Saya bercakap ni nawa dia. Kalau kita telefon nak, Assalamualaikum, nawa tu. Wassama'i wattariq. Suara nawa, suara biasa. Lepas tu dia ada tingkatan suara jawab tu. Jawab dia tinggi sikit. Lepas tu jawab berjawab. Dia tinggi lagi. Lepas tu dia apa? Jarang orang ada. Paling tinggi dia paling Sulaifiyah. Tinggi lagi. Kita buat jadi pelik pula bunyi dah. Dia tinggi. Wassama'i dia keluar gitu. Kita tak tahu dia keluar macam mana, tapi dia keluar gitu. Dia berlatih lama, dia keluar. Suara tu mungkin jawab lagi. Suara dia mungkin boleh tinggi lagi. Ada bak suara. Jadi semua dalam taranum di tilawah antarabangsa tu dibaca dengan tahqiq satu-satu. Dan kalau untuk imam baca dengan tahqiq dan semayang makruh. Lambat sangat. Tak. Bismillahirrahmanirrahim. Mamu kata sudah sujud sejadah kita. Kalau tak sujud sejadah pun habis malah zalim. Yasin. Allah Yasin pula dah. Cari masjid lain. Tak boleh. Maka nyanyi ke makmum, nyanyi slow sangat. Biasa dia baca tartil. Tartil ni biasalah, sederhana baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehlah itu tartil. Kalau tajwid dia laju untuk orang yang hafal Quran. Hafal Quran pasal dia nak ulang banyak kali, jadi kena baca cepat. Kena baca cepat. Dalam 15 minit boleh habis juzuk. Tu cepat pun baca. Jadi itu bacaan. Jadi kalau lagu pula, kalau yang kita belajar ni dia ada 7 lagu. Secara asal dia Bayati yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bayati. Nak kenal lagu ni macam mana? Saya tak kenal lagu ni. Mau kena belajar. Saya tak kenal lagu. Lagu apa ni? Lagu M. Nasir saya kenal. Jalan di tanah gersang. Saya hafal lagu tu, saya minat lagu tu. Hafal tu juga. Jadi ingat, lagu Quran tak ingat. Jadi Quran ni kita kena dengar, dia ada bunyi dia. Kalau kita baca dalam sembahyang ni tak sama masa baca, dia boleh buat lagu Bayati, boleh buat juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil
Kalau baca ni dia ada nak bakok semua. Tingkatan dia. Baca ni kita baca biasa. Tapi bunyi itu kita bunyi. Ada lagi antara dia kita tunjuk reka-reka. Antara dia lagu Hijaz. Hijaz. Lagu Hijaz kalau kita baca dia bunyinya was-samaa'i wat-tariqi wa ma adraka mat-tariq. Kalau baca semuanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia berubah gitu. Dalam baca semuanya laju sikit. Atau ada lagi lagu Nahwan. Nampak tak? Boleh buat? Kita akan datang kita terlatih pula. Mari baca depan sama-sama. Lagu Nahwan. Kalau baca, contoh je. Kita buat contoh kalau kita baca sendiri. Wadduha wal-layli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu slow dia. Baca semayang boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang baca gini kebiasaan Syekh Masyari Rashid. Orang Kuwait. Tuan biasa dengar, kalau orang yang hafiz biasa tengok. Itu Syekh Masyari. Dan ada lagi lepas berapa tu? Bayati, Hijaz, Nahwan, lagu Ras pula. Lagu Ras pula. Lagu Ras kalau baca tartil dia serupa dengan Imam Masjidil Haram. Lagu Ras buat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Gitu. Lagu Ras tu. Habisnya lagu Ras, lagu lain pula. Ada lagu kita miming, kita apa ni? Akapela ni. Sikit-sikit. Akapela ni. Nak penuh lain kali pula. Kita kira semula. Habis lagu Ras. Nak beza bunyi dia. Beza. Lagu Ras, habis lagu Ras. Lagu apa lagi? Lagu jihad. Nak buat azan boleh. Azan boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagu Bayati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nahwan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ras. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ras. Itu lagu dia. Tapi tak tahu ngau macam ke lagu dia. Kalau kita tahu nama tu. Lagi antara dia panggil jihad. Jihadkah. Dia bunyi jihadkah ini lagu mana bunyinya? Wadduha wal-layli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal-akhiratu khayrun laka minal-ula wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Baca qiraat boleh. Wadduha wal-layli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal-akhiratu khayrun laka minal-ula. Tahu qiraat? Tak buat cerita pula, tak tahu ada tak orang yang tadi. Tanya orang tahu, tahulah ke dah? Tanya orang tahu. Ada kisah Johar, tahu kisah Johar? Johar ni penglipu lara di negara Arab. Jadi Johar ni
satu ketika ada satu majlis ulama besar. Ya. Jadi tunggu, ramai orang penuh masjid ni penuh orang. Ya. Tunggu punya tunggu, ulama tadi tak datang. Juhal ni orang kenal belaka dia. Ya. Tengok dia belaka. Kata Juhal dah kena ganti. Ya. Orang pak sebut dia belaka. Juhal minta tolong ganti lah. Dia pun naik duduk depan. Apa dia naik duduk depan, dia kata, tuan-tuan muslimin muslimat semua habis mukadimah semua baca apa. Dia kata, tuan-tuan muslimin muslimat depan saya, tahu tak saya nak cerita apa ni? Orang semua jawab, alah tak tahu. Dia kata, dah tak tahu saya nak cerita apa, kita baliklah. Nah, waktu lain kali orang tak puas hati, orang panggil pula dia. Majlis ulama tak ada, dah panggil dia. Dah. Panggil dia orang pakat orang ramai. Dia kata kalau dia tanya pula gitu, kita jawab tahu lah. Maka panggil dia, mukadimah semua dia pun, tuan-tuan muslim muslimat tahu tak? Betul dia tanya, tahu tak saya nak cerita apa gitu? Orang kata tahu lah. Dah tahu dah kata dia balik. Panggil pula tak buat hati, dia tak tahu tak tahu apa. Panggil pula kali 3. Orang masjid pakat lah, kata separuh jawab tahu, separuh jawab tak tahu. Jadi tanya, tuan-tuan tahu tak saya nak cerita apa ni? Separuh tahu, separuh tak tahu. Dia kata mana tak tahu, tanya lah tahu. Itu kisah Juhal. Dia tahu kira, tanya orang tahu. Itu cerita macam tu. Habis lagu jihadkah dia bunyi macam lembut gitu. Kalau kita azan, keluar azan boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la boleh buat belakang. Kita kenal semua. Ya. Lepas tu dia ada lagi lagu sobat dan lagu sikap. Waktu semula sobat sikap kita pun tak berapa mahir lagu. Buat macam mana tak mahir juga, saja kita sedar orang lagi tahu ya. Jadi di kuliah Quran kita di Mesir, ada orang mencadangkan supaya dalam silibus itu tak ada bahagian taranum. Tak ada. Jadi ada orang cadang kepada dekan kuliah ni, Profesor Dr. Sami nama dia, supaya buat satu silibus mana dan segini dipanggil maqamat. Di Arab dipanggil maqamat, ilmu maqam lagi. Dan di Mesir dia ada ma'had musiki. Ada ustaz kita nama Ustaz Nizam. Dia masuk ma'had musiki ni selama 4 tahun. Dia panggil taranum bil Quran, belajar taranum Quran supaya tak sumbang. Dan belajar dengan gabus, boleh main semua. Lepas tu dia kuliah Quran dah masuk kelas musiki ni dan boleh. Jadi apabila dicadang kepada Profesor Dr. Sami di kuliah Quran tu, dia kata tidak ada asar yang kuat. Mana kita tidak ada hadis yang begitu kuat menyatakan ada taranum. Ya ada zayyinul Quran bi aswatikum. Man lam yataghanna bil Quran falaysa minna. Ya, siapa tidak melakukan Al-Quran bukan di kalangan kami. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi Quran ini bila nak baca dianjurkan baca biar cantik. Kadang-kadang kita baca cantik dia tak berlagu pun tak apa. Jangan sumbang. Contoh kita baca straight. Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Luar tu. Turun sikit biar kena nak turun. Jangan sumbang. Sumbang macam mana sumbang? Sumbang ni tak kena key dia. Do re mi fa sol la ti do, dia naik. Do re mi do re mi. Dia tak kena gitu. Tu lagu. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia sumbang pun itu ikut dam gitu. Dia jadi cemburu yang bunyi. Itu sumbang tu. Apabila kalau kita baca betul buat. Saya ada satu orang kawan di bawah lagu dia buat bunyi Jawa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Kalau budak-budak dia ada lagu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Itu lagu budak-budak.
kita orang tua yang buat lagu gitu. Nah, tu. Budak-budak sekolah rendah saya kita ajar, itulah ke lagu. Tak nak lagu lain. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu sembah-sembah ni. Jadi kalau baca jangan sumpah. Kita pergi satu masjid, dia baca lagu rock masa semayang. Pelik ilmu, kita tak pernah jumpa. Sepanjang hidup tak jumpa, tak pernah jumpa lagi masjid tu sir. Kita tak cerita lah masjid mana. Kita masjid di Langkasuka nama negeri itu. Jadi dibaca lagu ni, Bismillahirrahmanirrahim. Rock ni tu. R&B lah kan. R&B. Kita hafal lagu ni, kata sudahlah aku semayang belakang dia sudah. Dia terus. Jadi lagu ni kalau kita nak tiru-tiru, kita dengar Syekh Abdul Rahman Sudaisi ataupun Syekh Abdul Rahman Huzaifi, Ali Abdul Rahman Huzaifi di Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang dia gitu, dia tengok sikit baru straight. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Straight gitu. Mana tu Syekh Abdul Rahman. Tirulah Syekh mana-mana pun boleh. Syekh Mahir, ada Syekh muda baru di Mekah. Boleh tiru juga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kok mana kena dengan suara kita boleh tiru. Kadang-kadang suara kita tak kena. Suara ni anugerah Allah. Cuma boleh latih. Kita jadi biar baca cantik, semua boleh latih. Cuma suara ni kalau tilawah antarabangsa, kadang-kadang suara dia ada suara grade A. Suara ni dia ada tebal, dia ada horor, dia ada tinggi, dia ada rendah, dan lemuk, manis, semua cukup. Ada suara halu kan? Suara kecil. Orang lelaki pun ada suara kecil. Ada suara basuh, boleh nyanyi lagu rock, suara basuh. Tuhan yang Maha Esa. Suara gitu. Kawan saya dia minat lagu dan dia ada software dalam laptop tu, dia boleh rekod lagu suara. Jadi pun nyanyi lagu rock ni. Batuk-batuk rekod. Dia buat suara gitu. Jadi suara kita kadang kita kena dengan Syekh Abdul Rahman Sudaisi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Suara kita memang kecil tinggi. So saya apa macam mana? Saya baca sikit. Malu apa tak boleh. Dia panggil kalau malu itu malu-malu kucing. Malu-malu kucing ni dia malu dekam. Kita tengok suara kita. Kalau kita dah suara bawah, tengok suara bawah. Saya nak tiru Syekh Mahir, kita minat sendiri tapi nak tiru tak boleh. Pasal suara dia kena. Suara kita dia tinggi sikit. Jadi buat lagu kita sendiri lah. Kau suka gitu. Jangan salah dia baca. Jadi bab lagu ini, lagu ini tak payah bertengkar. Ada orang di Palau kata tak payah lagu-lagu ni, baca straight kan. Buat forum di Mesir, tak setuju dengan lagu. Maqamat kalau tak ada dalam hadis pun tak ada. Apa nak sampai nak sebut bayati, hijab nawal semua tak ada. Baca bisa ni baca, semua dah jadi. Baca mana? Berarti kena makharijul huruf, kena tajwid. Jadi ada ulama jawab dia kata, benda ni tak payah bertengkar. Umpama dia senang. Umpama kita ada sebiji kereta dan dalam kereta kita nak hias dia, bata, minyak wangi, nak pusing nak baru warna lain, ikut kita dipanggil aksesori. Jadi baca Quran berlagu, lagu untuk aksesori dia. Kau penting tu kereta tu. Jadi penting tu baca Quran jangan salah. Kalau sebab nak berlagu salah baca dosa. Jadi berlagu Quran baca biar elok cantik semua ni dia panggil sunat. Jadi wajib tajwid. Sebut huruf biar betul, jangan tukar hantar. Kalau kita jadi semayang, dalam semayang, apabila kita baca maka jangan terlalu tekan pada tajwid. Apabila terlalu tekan pada tajwid, sebab itulah timbul basmah. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan sangat, tajwid tekan sangat. Silap. Tak kena. Auzubillahi. Tak masuk. Dia main tak masuk itu. Tajwid.
Jadi kata ulama kita, apabila kita baca Quran, sekadar kita tak berubah, kita orang awam, tak berubah huruf, tak pun. Jangan sampai kita was-was, kita kalau menekan tajwid sampai sebegitu rupa menyebab kita sampai was-was. Tok Imam habis ayat, habis baca surah Yasin dah. Baca sembahyang habis surah Yasin. Dia dok tak habis lagi. Nyanyi. Jadi kalau kita baca tak tukar dengan ghairil maghdubi alaihim bi waladdallin, bunyi waladdallin akhir tu. Tak bunyi ghairil maghdubi alaihim walabba, bunyi walabba tu tak boleh, kena belajar. Cukup sangat walabba. Siratal ladzi, la tu la kecil tu. La, siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, alladzi tu ada orang baca siratal ladzi. Siratal ladzi. Tukar labi-labi di sini. Jadi kalau okey, contohnya huruf ta, kita sebut ta, okey lah. Tidak tukar dengan ta. Siratal ladzi, bukan enam. Tak, maka kena belajar.